إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدنا قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Seorang baca, nanti saya syarah saja. Cepat sikit. Ayo mic. Bagi mic seorang-seorang baca. Bila-bila berapa baca? Sembahyang. Syarat sahnya sembahyang antara lain adalah yang pertama mengetahui maksudnya waktu sembahyang dengan yakin atau dengan ijtihad atau berdasarkan dugaan yang kuat. Seorang yang sembahyang dengan perasaan ragu, maka sembahyangnya tidak sah. Yang kedua, mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutupkan aurat dengan penutup yang suci dan mubah, yakni pakaian yang tidak haram. Yang keempat, membersihkan pakaian, badan dan tempat sembahyang dari najis. Yang kelima, berdiri pada sembahyang wajib bagi mampu melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Habib Zain Al-Habsyi, Ahmad bin Zain Al-Habsyi, syarat sah sembahyang itu antara lainnya adalah mengetahui masuknya waktu sembahyang dengan yakin atau dengan ijtihad atau berdasarkan dugaan yang kuat. Seorang yang sembahyang dengan perasaan ragu, maka sembahyang tidak sah. Syarat sah sembahyang banyak, Allah SWT, tetapi Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dia meletakkan 5 saja kerana untuk memudahkan para penuntut ilmu untuk belajar asas-asas ilmu fiqh. Dalam kitab karangan Al-Imam Abdullah Bafadal dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ada menyebut dalam tu ada 15 syarat sah solat semuanya. 15. Kita tahu 5, 10 kita tahu. Tapi tahu 5 ni pun dah cukup basic asas untuk kita lepas fardu ain. Semua ada 15. Yang tu kita akan mengaji nanti kitab-kitab macam tu. Tapi di masa yang akan datang sikit lah kita target untuk kita asas. Syarat sah sembahyang kata dia yang pertama sekali iaitu mengetahui masuknya waktu sembahyang dengan yakin. Mengetahui masuk waktu sembahyang ini ada beberapa cara. Yang pertama sekali Allah SWT, dia melihat waktu solat. Tengok jam. Yang kedua, orang yang boleh orang yang boleh dipercayai bagi tahu pada dia waktu sembahyang dah masuk lah. Contohlah kita duduk di sini, kawan gerak, kawan kata apa? Bangun subuh. Tu dikirakan boleh. Maksudnya kita berpegang dengan kata-kata dia, kerana kawan kita tu baik, dia tak kenal kita pun, dan tu dikira kita mengetahui waktu sembahyang dengan yakin juga. Itu cara kedua. Yang ketiga, mendengar azan. Dengar azan. Dia dengar azan, Allah SWT, maka dia pun sembahyang dan sah sembahyang ni. Kenapa? Bila dengar azan, yakinlah memang masuk waktu. Yang ke Allah SWT. Okey. Yang keempat, sebelum kita pergi keempat, kita baca dulu. Jadi mengetahui masuk waktu sembahyang tu dengan yakin, iaitu 3 tadi. 3 tadi ya. Yang pertama melihat waktu sembahyang atau lihat jam. Yang kedua orang bagi tahu, masuk dah waktu, bangun sembahyang. Kita tak tengok jam pun.
Tak tengok matahari pun, tapi pegang hak kawan tu kata pegang hak tu Allah senang. Lepas tu yang ketiga adalah dengan cara Allah senang mendengar suara azan. Lepas tu kata dia Allah senang, atau dengan ijtihad, mengetahui waktu sembahyang dengan yakin. Cara tiga tadi untuk dapatkan dia. Atau dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Dengan dia menentukan sendiri, dia agak sendiri, kata ni masuklah ni, dengan berpandukan dua perkara. Allah senang. Tak minta maaf. Dengan berpandukan Allah senang Muhammad, dengan berpandukan satu cara. Okey. Di antaranya apa? Dia ada beberapa keadaan boleh kita menentukan dengan ijtihad. Yang pertama sekali, Allah SWT Muhammad, boleh kita berijtihad, iaitu menentukan masuknya waktu sembahyang dengan tanda-tanda. Di antara tandanya adalah seperti suara ayam kokok. Kata ulama dalam kitab mazhab Syafi'i, kalaulah ayam tu kokok, selalunya dia kokok waktu masuk waktu subuh tu. Siapa ayam kokok waktu subuh? Kerana kalau kita mengaji kitab, ulama-ulama terangkan kerana ayam nampak terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq tu apa? Fajar ni maksudnya apa? Keluarnya cahaya putih di sebelah timur, tempat terbit matahari. Kalau sini belah sana. Belah sana tu tempat terbit matahari, belah sana. Okey, dia tengok belah sana pukul subuh ke apa? 6.19 contoh. 6.19 tu kalau kita tengok ujung sana, kita akan nampak ada keluar cahaya putih tu. Dan keluar lebih panjang tu. Yang tu dipanggil fajar shadiq. Ada pun fajar kadhib. Fajar kadhib tu dia naik memanjang ke atas. Dia naik dari timur, dia naik memanjang ke barat. Dia naik ke atas. Fajar shadiq, fajar kadhib ni apa? Cahaya fajar juga, tapi fajar yang belum masuk tu subuh. Kadhib tak betul. Belum betul-betul masuk tu subuh. Fajar shadiq apa? Fajar yang betul-betul fajar itu masuk tu subuh, dia memanjang tu cahaya dia. Itu kita biasa praktikal, kita pergi duduk atas bukit di gunung di Yaman. Tengok sendiri untuk guru kita, dia bawa kita praktikal ilmu fiqh yang kita ngaji. Allah senang. Okey, jadi dan kita boleh juga nanti tidur di gunung cerai ke, kita boleh buat insya-Allah. Tapi kena tidur belah tempat terbit matahari. Ada tempat. Kita tidur di situ. Kita pergilah 5 orang siapa nak pergi. Tidur satu malam. Sebelum subuh tu kita tunggu tengok akan keluar fajar kadhib. Fajar kadhib tu macam mana rupa dia? Kita tengok. Fajar shadiq macam mana? Dan kita tengok setiap perubahan cahaya di timur tu pada waktu pagi. Mula-mula dia akan putih. Lepas putih dia tukar Allah SWT Muhammad macam Allah SWT Muhammad putih dia nak ke kuning tu. Lepas kuning dia merah. Lepas merah terus matahari akan keluar pun macam tu. Keluar saja matahari, nampak saja matahari, habislah waktu solat. Habislah waktu solat subuh. Tu pergi tengok dulu masa duduk Yaman, tengok. Tak apalah, jadi Allah SWT Muhammad. Jadi kalau ayam tu dia berkokok tepat waktu subuh selalu macam tu. Waktu tu kita boleh jadikan ayam itu sebagai panduan waktu solat kita. Ayam ni kalau dia berkokok waktu mana masuk waktu subuh, sebab dia tengok fajar shadiq tu, boleh pegang dengan dia. Ada orang tak azan lagi boleh pegang ni masuk waktu subuh. Tapi syaratnya ayam itu mestilah tepat pada waktu subuh dia akan berkokok. Okay, ya? Dan kita boleh berijtihad dengan ayam tu. Ni masuk dah ni. Apa ayam kokok ni? Dan ayam ni kokok waktu tepat. Ijtihad. Itu di antara cara ijtihad. Allah SWT. Ataupun dia jam tak ada di rumah. Allah SWT. Cuaca pula kelam hari tu, tak tahu ni matahari duduk tang mana ni, nak agak waktu tak tahu. Allah SWT. Waktu tu dia kena ijtihad juga. Tentukan masuk lagi. Sampai dia rasa kalau waktu ni rasa masuk dah ni, sembahyang. Ijtihad, tentukan waktu. Macam tu kan. Okey. Dan dengan dugaan yang kuat. Apa maksud dugaan yang kuat? Dugaan maksud dia sangka, zon dia. Allah SWT. Disangka dengan kuat. Allah SWT. Disangka kata masuk dah ni, dia pun sembahyang. Boleh dia sembahyang. Tapi janganlah dia tak tahu apa langsung waktu, terus dia sembahyang tak sah. Mesti kena tentukan dulu. Ijtihad dulu. Masuk lagi ni. Betul-betul dia rasa masuk dah ni, baru sembahyang.
Kalau masuk kita waktu tak apa mayang pi, tak sah mayang. Tak sah. Maksudnya mesti kena tengok jam, cari tanya orang. Usaha sampai masuk dah baru semayang. Dan kita tak apa mayang pi lah, tak apa. Kalau tak masuk lagi pun tak apa, janji buat benda baik. Kan buat maksiat pun. Yang itu maksiat lah tu. Kerana apa? Kita tak ikut apa yang Allah buat. Tak boleh tak sah mayang kita. Allah SWT. Terus mengetahui arah kiblat, kena tentukan dan kena tahu dulu arah kiblat baru boleh semayang. Kalau tak tahu arah kiblat ke mana, pakai main semayang saja, tak sah juga semayang. Allah SWT. Yang ketiga, kita mudahlah, kita ada macam-macam lah ni application dan sebagainya lah untuk mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutupkan aurat dengan penutup yang suci dan mubah, pakaian yang tidak haram. Syarat ketiga untuk sahkan semayang kita, mestilah pakaian itu menutup aurat. Menutup aurat ni apa? Tidak menampakkan warna kulit. Pakaian yang tidak menampakkan warna kulit. Contoh orang perempuan kan, dia punya kaki tu aurat, stocking kena pakai. Bila mazhab Syafi'i, stocking kena pakai. Tapi kalau stocking dia pakai tu nipis, nampak warna kulit, berdosa. Kenapa? Dikira mendedah aurat juga. Dia mestilah pakaian dia, termasuk stocking dia tu, tak nampak warna kulit. Kalau stocking yang nipis sangat nampak warna kulit, semayang tak sah. Orang perempuan yang pakai stocking lah. Allah SWT. Jadi pakaian tu mestilah tak nampak warna kulit. Tetapi kalau perempuan pakai baju ketat waktu semayang, cuma tak nampak warna kulit, tapi ketat, warna kulit tak nampak, ketat, sah semayang dia. Tapi Allah SWT, yang afdalnya adalah dia memakai pakaian yang longgang, tidak haram, dan sah semayang dia. Sama juga lelaki yang pakai ketat, sah juga semayang, sah semayang. Sebab syarat sah semayang itu hanya menutup aurat, bukan syarat longgangkan ataupun kena luahkan pakaian. Tetapi luah semayang bagi orang perempuan wajib dia luahkan pakaian. Kenapa? Dia akan menyebabkan aurat dia, tubuh badan dia nampak. Aurat juga, tubuh badan ni aurat. Yang dimaafkan hanyalah bau dia. Bau ni dimaafkan, bentuk bau ni dimaafkan, yang lain tak dimaafkan. Semua kena longgangkan. Allah SWT. Okey. Allah SWT Muhammad. Okey, itu perempuan lah. Perempuan. Jadi kalau perempuan tu dia pakai seluar jin contoh, dia pakai baju ketat tapi tutup sampai lengan ni, sampai ujung ni tutup aurat maksud dia. Stocking lagi pakai, lepas tu dia nak singgah semayang, boleh tak? Boleh. Tanpa ada telekung boleh. Sah semayang dia. Tak syarat longgang. Tak syarat longgang. Cuma adabnya longgang lah. Adab longgang. Okey ya. Setengah orang dikeliru lah. Hukum pakaian dalam semayang dengan luar semayang tak sama. Tak sama. Allah, tak sama. Macam tu juga orang keliru. Keliru bang. Dia berkata haram orang lelaki pakai ketat. Siapa kata haram? Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i makruh. Makruh. Yang haramnya kalau ketat tu ketat dekat kemaluan dan nampak kemaluan dia, baru haram. Macam orang naik basikal. Naik basikal dia pakai fit tu kan. Dia duduk nampak kemaluan dia tu orang lelaki. Haram hukum dia. Tapi kalau tak nampak kemaluan dia, hanya paha dia, hanya ketat tanpa paha, Allah selamat, waktu tu makruh saja. Makruh. Tapi yang haram pakai ketat siapa? Orang perempuan, bukan orang lelaki. Orang lelaki makruh. Kata ulama sebab apa orang lelaki makruh tak haram? Kerana tubuh orang lelaki bila pakai ketat tak menarik perhatian syahwat kepada orang lain, kecuali nampak bentuk kemaluan dia, yang tu menaikkan syahwat, yang tu haram, jadi haram. Tapi kalau setakat dia ketat tanpa paha, takkan kita tengok kawan kita ketat, pakai kelok ketat tanpa paha tu kita rasa syahwat dia kot. Tak ada. Tak nampak elok pun. Kalau paha perempuan lain tu, Allah SWT Muhammad. Jadi kalau perempuan pakai ketat haram, kenapa? Lebih menyebabkan syahwat. Laki tak menaikkan syahwat. Allah SWT. Okey. Kecuali nampak bentuk kemaluan jadi haram boleh. Okey ya. Allah SWT. Dan sah orang lelaki pakai ketat dalam sembahyang pun sah. Tak ada masalah sah. Okey. Allah SWT Muhammad. Terus menutup aurat dengan penutup yang suci, dan mestilah penutup pakaian tu adalah suci. Tak boleh ada najis. Kalau kita sembahyang perasan dekat badan, dekat pakaian kita ada najis, waktu tu wajib kita ulangi solat dan pergi bersih dulu baju kita. Tapi kalau di pakaian kita itu, contoh perempuan ada darah dekat pakaian dia, darah. Bila ada darah, dia basuh punya basuh buah mesin apa semua, sampai basuh banyak kali dobi apa semua, warna masih ada, kesan darah masih ada.
Allah selamat. Dia pun pakai semayang. Habis semayang dia perasan, lah darah hari tu ni kebasuh ni tak keluar ni. Oh, tak hilang warna ni. Ni najis ni. Tak. Najis di pakaian kalau kita dah cuci sepenuh, betul-betul kita cuci dia dengan sabun, dengan apa sajalah yang boleh keluarkan dia, tapi tak keluar. Hanya dengan kita potong dia keluar, waktu tu dimaafkan warna dia ataupun yang kita nampak melekat dekat pakaian, dimaafkan. Orang perempuan yang nampak merah-merah, maksud dia apa? Dia cuci dah tak ni. Tu dimaafkan, boleh pakai. Dia dimaafkan najis kat pakaian ni kalau kita cuba usaha buang dia, tak boleh buang sampai tahap kalau nak kena potong pun boleh buang, waktu tu dimaafkan. Ini rahmatnya Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Nabi terdahulu, kalau najis terkena dekat pakaian dia, terus dia kena potong, tak boleh pakai selama-lamanya. Berdosa kalau dia pakai. Jalan-jalan burung berak atas baju dia kena ambil potong, buang tu. Dan ambil kain lain tampung. Tu umat terdahulu. Allah beratkan hukum najis pada mereka. Adapun umat Nabi Muhammad, cuci, bau hilang, rasa warna, selesai. Itu saja. Okey. Kalau tak boleh hilang, usaha dah tak boleh hilang, takat tu ya boleh. Kalau nak kena potong bau hilang, dimaafkan pula. Baiknya Allah pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Allah SWT. Dan pakaian itu mestilah pakaian yang mubah, pakaian yang tidak haram, bukan pakaian curi ataupun sumber daripada yang haram dia pergi beli pakaian. Allah SWT. Kalau kita ini pakai pakaian yang haram, kita jangan ingat pakaian tak apa. Oh, makan yang haram tak mau, jaga dia tak, saya jadi darah daging. Tapi duit haram dia beli pakaian, sama saja. Kerana Nabi SAW pernah tengok seorang tua, rambut dia putih, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersungguh nangis-nangis doa ni. Tapi Nabi kata apa? Dia berdoa kepada Allah puluhan tahun, tapi Allah tak pernah terima pun doa dia. Semua ibadah dia Allah tak terima pun, kata Nabi SAW. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Dia ni ahli ibadat kuat ni, macam mana Allah nak terima doa dia dan amalan dia? Makan dia daripada haram, pakaian dia daripada haram, sama Orang takut makan yang haram, takut lagi Tuhan tak terima ibadat dia apa semua. Sama pakai haram tak terima, sama saja, tak ada bedanya. Sebab itu jangan pakai yang haram dan jangan makan yang haram. Okey ya. Allah tolak doa dan Allah tolak ibadah kita. Alhamdulillah min dzalik. Letih ibadah letih orang yang makan yang haram. Tapi kalau dia taubat, dia cuci duit haram dia tu, cari yang halal, okey, Allah maafkan dia, tak apa. Allah tu luas rahmat. Kalau dia pakai juga pakaian yang haram, dia pergi semayang, sah semayang, tapi tak diterima oleh Allah. Pada hadis Allah tak terima. Sah semayang tapi haram, berdosa lah. Yang kelima, yang keempat, membersihkan pakaian, badan dan tempat sembahyang dari najis. Pakaian mesti bersih, badan mesti bersih, dan juga tempat sembahyang dari najis. Dia ada juga najis yang dimaafkan waktu mana kita semayang. Contoh dia binatang yang kecil-kecil tu, banyak-banyak tu. Dia satu masa kita pergi semayang kan, ada hitam kecil-kecil tu, dia panggil apa tu? Kantik elak tu. Binatang terbang, kekatu apa? Dia kecil tu. Bukan celi. Celi lain. Dia panggil apa? Dari Gesing bau busuk. Dia tak bau. Dia kecil ya. Tapi dia duduk kat lampu. Banyak-banyak macam tu. Datang lampu tu kan. Datang lampu. Klik-klik. Dia suka duduk kat ni, buah minyak lah dia tuan. Buah minyak, yang kena buah minyak tu. Dia lekat tu. Balwa kalau dalam bahasa Arab dia ada kitab. Okey, binatang yang dia duduk di situ dia panggil apa tu? Kekatu. Kekatu lah. Dia main hitam kecil-kecil lah. Yang tu bila kena tempat semayang kita pijak atas dia, lekat kaki kita sampai kita semayang, dimaafkan. Itu dimaafkan. Binatang tu dimaafkan dalam hukum fiqh. Tapi kalau kita semayang, lalat sekok lekat kat kaki kita, dia matilah, ataupun cicak ke, ataupun tak cicak ke, waktu tu semayang kita batal kerana apa? Kita menanggung najis.
Adapun kekatu tu najis juga tapi dimaafkan. Ya. Allah Muhammad. Terus. Dan darah lalat dimaafkan. Contoh darah nyamuk, darah lalat dihinggap dekat pakaian kita, sebelum kita sembahyang kita pergi tampak, tampak Allah dekat darah. Tapi nak sembahyang lah ni, kita buang, nak bangkai dia tu buang, tinggal darah. Pergi sembahyang, sah sembahyang kita. Kerana apa? Dia adalah darah yang dimaafkan. Apa saja binatang, kata ulama fuqaha al-mazhab Syafi'i, apa saja binatang yang darah dia tu tak mengalir, dimaafkan. Mana ada kita picit-picit nyamuk tu mengalir darah dia betul, tak ada. Picit tup dia macam setitik tu. Lalat sama juga. Apa saja binatang yang darah dia tidak mengalir, kalau dia mati dan kalau kita picit dia tak mengalir darah dia, dimaafkan. Kata ulama, darah yang kena di pakaian kita, kalau sikit dan kecil daripada duit 5 upang, dimaafkan. Sang tu darah dekat mayang yang dah lo ada darah ni. Sang tu dimaafkan. Darah jawat, darah apa-apa lah yang kena pakaian, dimaafkan. Kerana sikit, jumlah dia sikit. Tapi kalau besar duit 5 upang dan lebih, waktu tu dah tak dimaafkan, dibasuh dulu darah tu, cuci yang lain. Okey. Allah Muhammad. Dah hati-hati kita bunuh nyamuk ataupun lalat dalam masjid, kerana kita menajiskan masjid dengan bangkai. Siapa yang nak tampak nyamuk dalam masjid, hendaklah dia bertanggungjawab ambil nyamuk tu pituk kat luar, pituk dalam sampah, dan juga lalat. Kenapa? Dia adalah bangkai. Okay. Dan bangkai tidak boleh dalam masjid haram. Yang kelima, berdiri pada sembahyang wajib bagi mampu melakukan. Yang kelima, syarat sah sembahyang itu berdiri bagi yang mampu saja. Tak boleh pergi duduk terus angkat takbir, tak boleh, kena berdiri. Kecuali sembahyang sunat, tak wajib untuk kita berdiri di awal itu. Terus baca rukun sembahyang. Kita pelajari laju. Rukun sembahyang. Yang pertama ialah niat. Yang kedua, membaca takbiratul ihram, iaitu bertakbir sambil berniat. 3, membaca surah Al-Fatihah dengan bismillah, dan 14 tasydidnya, menyuarakan huruf ba dengan sehingga sebutan yang berbeza dengan huruf za. Okey, niat yang pertama rukun sembahyang adalah niat. Niat ni kita hadirkan waktu mana kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allah Subhanahu. Dan niat itu hanya ada 3. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang kedua ta'yin saja. 3 kan. 3 ni yang wajib kita lintahkan waktu nak takbir. Apa dia? Saja aku. Tak sebut saja, tak apa. Aku saja boleh. Saja aku solat. Lepas tu yang kedua fardu ke sunat. Yang ketiga fardu apa, sunat apa. Contoh macam ni. Saja aku solat fardu zuhur. Tu saja yang wajib kita lintah. Yang jadi sampai lama sebab apa? Sebab nak sebut rakaat kerana Allah apa semua. Yang tu semua tak wajib kita sebut. Sunat saja. Bukan sebut, lintahkan. Dan niat itu sebenarnya bukan bacaan di hati, tapi lintasan di hati. Itu niat. Maksud yang mudah, faham. Jadi faham kata dah sembahyang subuh. Kita tengok tok guru kita angkat takbir senang lah. Sebab ada ilmu. Allahu Akbar. Cukup, sah. Kenapa? Waktu mana kita angkat takbir, kita faham aku solat fardu subuh ni. Faham. Bukan Allah sahaja aku solat fardu subuh 4 rakaat adalah 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala bar. Jenuh tu. Faham kata ni sembahyang zuhur? Sah. Faham kata ni sembahyang subuh? Sah. Faham je aku sembahyang zuhur ni. Aku sembahyang asar ni. Aku sembahyang fardu subuh ni. Aku sembahyang fardu asar ni. Tu saja. Allah SWT. Allah SWT. Kita Allah SWT. Orang sebut kita Allah SWT. Orang sebut kita lembu. Kita nak lintahkan hati kita lembu tu kena baca. Kau faham lembu macam tu. Macam tu lebih kurang. Allah SWT. Faham tak? Dah tahu ni memang fardu zuhur pun maksud dia. Faham lah ni waktu zuhur ni. Main fardu zuhur. Tu saja rintasan niat. Bukanlah orang kata Allah SWT. Contohlah. Orang kata kita, orang cerita pasal kedekat kita lembu. Tak perlu pun untuk kita bayang di hati kita, untuk kita faham tu dengan kita mengatakan di hati kita L-E-M-B-U-B, lembu, ada tanduk, ada, tak ada. Nampak tu lembu macam tu. Sembayang macam tu. Lintas. Niat tu adalah lintasan di hati, bukan bacaan di hati.
Ada pembacaan dipanggil lafaz sebelum kita angkat takbir tu. Usolli itu lafaz. Usolli itu penting kerana apa? Kerana dia membantu niat kita. Untuk kita faham kata ni sembahyang zuhur ni. Ingat siap. Allahu Akbar, aku solat fardu zuhur. Cukup. Mengikut imam 4 rakaat, 2 rakaat ke, semua tu lepas bar pun boleh lintaskan. Senang saja kalau kita ada ilmu untuk kita ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan angkat takbir besar. Allahu Akbar, macam tu ya. Kena panjang sikit. Allahu Akbar. Tapi jangan sampai Allah tak edih. Allah tak edih. Itu masalah tu. Sebab tu nak bagi masuk semua tu sahaja. Aku solat fardu jenuh tu. Allah senang. Jadi senang ibadah ni mudah. Allahu Akbar, selesai. Allah senang. Yang pertama niat, yang kedua membaca takbiratul ihram, itu bertakbir sambil berniat. Apa itu takbiratul ihram? Iaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar tu. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar tu kena hati-hati, takut kita silap sebut. Allah senang. Takut tak sah kita punya takbiratul ihram. Dia mesti sebut Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamzah tak ada. Alif tu tak ada. Tu tak ada. Allahu Akbar, Allah tak sah semayang. Tak sah. Dia kena Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sedap. Allahu Akbar. Dia tu. Allah senang amat. Dengar sedap tu tapi tak sah semayang. Allah sah semayang. Allahu Akbar. Macam tu Dan jangan pula kita panjangkan. Allahu Akbar. Tak boleh pula. Siapa yang panjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar maksudnya apa? Adakah Allah Maha Besar? Buat soalan belakang Allah. Allah suruh kita sembahyang bukan buat soalan. Senang. Jadi Allahu Akbar bukan Allahu Akbar. Dan jangan pula panjangkan bar Allahu Akbar. Dia panjang. Dia kena Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Maksud dia apa? Allah gendang. Apa Allah gendang? Apa maksud? Akbar tu adalah gendang. Daripada perkataan kabara. Kabara, akbar itu Allah Muhammad, gendang besar maksudnya. Dan jangan pula kita kata Allahu Ikbar. Kalau ikbar apa? Ikbar itu darah haid. Di antara nama-nama darah haid itu ikbar. Ikbar. Allah Muhammad. Kalau sengaja sebut ikbar, jadi murtad terus. Kufur terus. Kafir terus, na'udzubillah. Kenapa? Dia dikira menghina Allah. Kenapa? Allah Ikbar maksudnya Allah, betul? Gabungkan dengan darah haid. Kalau sengaja, kufur terus. Kafir terus. Kalau tak sengaja, tak apa. Tak apa, berdosa. Okey. Allah Subhanahu. Jadi Allahu Akbar kena betul-betul kita sebut dengan elok. Allah Subhanahu. Dan syarat untuk sah takbiratul ihram iaitu dengan kita Allah Subhanahu membaca Allahu Akbar itu sekira dengar di telinga kita. Siapa tak dengar langsung tak sah sembahyang. Contoh orang perempuan kan. Orang perempuan kena slow, tapi jangan slow sangat sampai telinga dia tak dengar. Tak sah. Paling kurang Allahu Akbar. Cukup. Dan kita sebagai makmum jangan takbir ihram kita lebih deras pada imam. Sekadar dengar kita saja, tak payah bagi imam kita dengar. Imam bagi makmum dengar, tapi makmum jangan bagi imam dengar. Pelan tak? Allahu Akbar. Macam tu saja. Pelan sungguh, tak dengar lah. Jadi sekurang-kurang dengar di telinga kita. Allahu Akbar. Okey. Okey, Allah SWT. Dan syarat sah takbiratul ihram ni juga, ini bagi orang yang berjemaah, iaitu mestilah takbiratul ihram imam itu selesai dulu. Jangan imam baru Allah, kita pun Allah, tak sah. Dia mesti imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, baru sah. Lepas imam baru kita angkat. Ada orang imam baru Allah, dia pun Allah, dia ikut terus, tak sah
takbiratul ihram, bila tak sah takbiratul ihram, tak sahlah sembahyang. Okey, terus. Allahu Muhammad. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dengan basmalah. Kenapa disebut dengan basmalah? Kerana kita mazhab Syafi'i wajib baca bismillah. Kalau mazhab lain itu tak wajib baca bismillah. Dua mazhab wajib baca, dua mazhab tak wajib baca. Apalah? 14 tasydidnya kena baca basmalah, dan juga kena hati-hati dalam bab tasydid. Apa itu tasydid? Tempat-tempat yang ada syaddah. Contoh, ra tu ada syaddah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam ni tak sah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, tak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, tak sah sembahyang. Allahu Akbar. Dan dalam surah Al-Fatihah ada 14 semua tasydid, iaitu syaddah tu, huruf yang bersyaddah 14 semua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, tu Alhamdulillahi Rabb, tu Rabb dekat ba tu, Rabbil Alamin. Itu Ar-Rahmanir-Rahim dekat ra, Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, tak sah. Ar-Rahman tak boleh, Ar-Rahman, dan Ar-Rahman, Ar-Rahman tak boleh. Maliki Yaumiddin, dekat dal tu. Jangan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, tidak sah Fatihah. Kalaupun dia terbuat macam tu, dia kena ulang balik bacaan. Ulang balik, Maliki Yaumiddin, bagi masuk balik. Okey, Iyyaka na'budu, dekat iya, jangan iya. Dan jangan tekan sangat pula. Iya, itu tak betul. Tak betul. Dia kena iya, tahu tu ya? Iya, bukan iya. Salah. Iya, bisa? Iya, macam tu ya. Dan jangan iya, tak boleh ya. Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sana dekat sa tu, ihdinas sirat. Jangan ihdinas sirat tak sah. Siratal ladzi dekat lam tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dekat dal, waladdallin, macam tu. Jadi itu syaddah, syaddah. Kita boleh cek balik. Allah Subhanahu Muhammad. Seterusnya, Allah Subhanahu Muhammad, kata Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, menyuarakan huruf dha dengan benar sehingga sebutannya berbeza dengan huruf za. Kerana dalam surah Al-Fatihah tidak ada huruf za. Dalam surah Al-Fatihah tidak ada langsung, tidak ada satu pun huruf za. Tak ada. Yang ada hanyalah dha. Ghairil maghdu. Jangan kita baca ghairil maghdu, salah. Maghdu, gha itu mestilah kena muncung mulut. Gha macam tu. Bukan gha tu pada tu. Senang. Darai ke apa tu? Senang. Gha apa ni lembut sangat ni. Gha tebal dia, gha, mulut mesti muncung depan. Bila kita baca surah Fatihah, yang siratal ladzina ghairil kena muncung mulut. Bukan ghairil maghdu tak sampai makhraj. Ghairil maghdu, ghairil maghdu, bukan ghairil maghdu, maghdubi alaihim. Okey ya. Tidak ada huruf za di dalam surah Al-Fatihah, yang ada hanyalah huruf dha. Tetapi kata Imam Fakhrul Razi, bagi orang yang susah nak menyebut huruf dha, dia duk sebut huruf za. Ghairil maghdubi alaihim. Kita kata ada ghairil maghdu, dia tak ada. Ghairil maghdu pun tak boleh. Tak boleh ya. Tok guru dia kata tak, ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Masalah. Maksud dia apa? Anak murid ni tak boleh langsung sebut dha, dia akan sebut za. Kata Imam Fakhrul Razi, dimaafkan waktu tu. Sah Fatihah dia, tak apa. Sah bacaan dia. Kenapa? Dia tidak mampu untuk mencapai makhraj dha, tapi dia pergi kepada za. Kenapa dimaafkan? Kerana lebih kurang saja, kata Imam Fakhrul Razi. Dha dengan za nak lebih kurang saja, dimaafkan. Kalau jadi za itu dia tukar dengan dal ke, dekat dengan hamzah ke, tak boleh lari sangat, tak sah. Dan Allah SWT, kata Imam Fakhrul Razi, bagi orang yang tukar huruf ra dengan lam, ra dengan lam, dimaafkan juga. Ini bagi orang yang tidak boleh sebut ra. Siratal ladzi, dia pergi koleng lidah dia. Allah SWT, silatal ladzi, mungkin dia bermasuk Islam, mu'alaf.
siratal ladzina an'amta 'alaihim, dimaafkan lam ditekan dengan ra ditekan dengan lam. Dan dimaafkan ra itu ditekan dengan ra. Siratal ladzina, tak boleh. Ra tak boleh. Sira. Lori. Orang kata lori. Payah tu. Allah senang. Orang kata Allah senang. Siapa? Lori. Kalau orang kata lori, dia kata loli. Ra tak boleh sebut, r tak boleh sebut. Allah senang. Jadi Allah senang. Tidak ada masalah apa saya nak tadi sebut pun. Allah bagi macam tu. Ada hikmah. Allah senang apa? Allah senang. Jadi Allah senang amat. Jangan kita rasa itu satu kekurangan. Sebenarnya satu kurniaan, bukan kekurangan, kurniaan. Allah bagi itu semua kurniaan. Ada hikmah di sebalik itu. Hikmahnya apa? Apa yang ulama hukumkan kita boleh amal. Tu di antara hikmah dah. Orang ni tak boleh amal, kita boleh amal. Kan bagus tu. Manfaat juga ilmu imam tu. Jadi Imam Fakhruddin ajak ilmu tak dapat pahala. Kenapa? Tak ada orang amal. Bagus ya Allah buat semua ada hikmah. Nampak tu di antara hikmah dah. Semua baik. Allah buat semua baik. Kita ada kata tak baik, baik semua. Allah senang amat. Okey. Allah senang. Jadi sira sila boleh. Lam ataupun ra boleh dimaafkan. Yang keempat, rukuk iaitu membongkokkan badan sedemikian rupa sehingga kedua telapak tangan bertemu dengan kedua lutut. Rukun sembahyang itu bongkokkan badan sedemikian rupa hingga kedua telapak tangan bertemu dengan kedua lutut. Ketika rukuk diwajibkan tumaninah diam saat, sehingga rukuk dan tumaninah itu wajib, dua-dua rukun. Dia macam ni rukuk yang sempurna macam ni. Jangan main set kalau tak ada urusan nanti. Okey, macam ni. Apa nak apa lutut kita ni? Jari kita ni semua buka. Ni buka sekira ada kiblat. Jangan macam tu. Dan jangan macam tu. Dan jangan macam tu. Jangan macam ni. Dia kena macam mana? Pegang lutut kita kuat-kuat. Lepas tu buka jari kita. Tu tekan lutut, tekan. Bukan letak, tekan. Ada orang macam ni. Siapa tak tekan lutut dia, belakang dia tak sama. Tengok kalau tak tekan, tengok jadi jenah. Sama tak sama kan? Cuba bila tekan. Sama kan? Dan kita disunatkan bagaimana kita rukuk tu, tekan lutut kita, buka, tekan macam tu. Yang kedua, kita punya mata kita ni tengok tempat sujud. Macam tu lah lebih. Bukan tengok siapa ada sebelah aku. Bukan tengok orang belakang. Oh, salah. Tak. Tengok tempat sujud. Okey. Yang tu rukuk yang paling sempurna. Tekan lutut kita. Macam tu. Baru sama belakang kita. Okey ya. Allah senang amat. Dan wajib tumaninah. Tumaninah tu apa? Rukuk sekadar subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Bismillah sekadar subhanallah. Kalau macam ni tak sah. Allahu akbar. Bismillah min hamidah. Tak ada nak sampai lagi. Terus dia naik. Dia kena Allahu akbar. Subhanallah. Bismillah min hamidah. Sekadar subhanallah. Okey. Selamat. Dan i'tidal bangun dari rukuk kemudian tumaninah. I'tidal juga rukun dan wajib tumaninah. I'tidal yang sunnahnya kita macam ni. I'tidal macam ni. Masa sami Allah liman hamidah tu angkat sekali dengan tangan kita macam ni. Sami Allah liman hamidah. Lepas tu letak dekat paha. Dan bagi semua ni sekira-kira hadap kiblat macam tu. Jangan tu, macam tu. Macam tu. Bukan tak sini. Sini dia panggil bersedia. Senang. Tu pengakap tu. Jangan pula jangan belakang. Dan jangan goyang-goyang. Kalau goyang lebih daripada 3 kali batal sembahyang. Lepas tu letak sini dia tetap. Okey macam tu Dan jangan kita buat macam ni, tak sunnah macam ni. Sami Allah liman hamidah. Tak. Dia kena naik sekali dengan tangan. Macam tu Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Tambah tu terbaik ya. Okey. Sekadar subhanallah saja. Dan rukun i'tidal ni dia adalah rukun pendek, tak boleh kita buat panjang. Kalau buat panjang batal sembahyang. Panjang mana ni? Panjang sekadar baca surah Fatihah, batal terus sembahyang. Dia Sami Allah liman hamidah dia duduk lama-lama. Lama kalau lebih pada kadar
membaca surah Al-Fatihah punya lama, batal terus semayang dia. Tak boleh lama, dia rukun pendek. Okey. Allah SWT Muhammad. Dan kalau kita nak rukuk dan sujud, mestilah niat kita rukuk dan sujud. Kalau niat bukan rukuk dan sujud, tak sah rukuk dan sujud, kena ulang balik. Contoh dia tak mau rukuk pun. Tak mau rukuk lagi, tengah baca surah. Tiba-tiba dia nampak macam ada benda nak kena kepala dia. Dia pun Allah Akbar. Sebab dia nak elak tu. Waktu ni dia kena macam dia ulang balik, dia naik balik. Lepas tu Allahu Akbar. Rukuk sekali lagi. Kenapa? Rukuk awal tadi bukan kerana nak rukuk, tapi kerana nak elak benda. Macam tu lah. Kok dia tok guru silat kan, anak murid nak uji dia tengok ketangkasan waktu sembahyang. Dia anak murid jahat ni. Tak baik nak murid sini. Kacau tok guru sembahyang. Tok guru pun pandai, tok guru belajar hukum. Dia gelak, tu naik balik. Allahu Akbar. Itu lah. Okey, Allah selamat. Allah selamat. Macam juga kita i'tidal, kalau bukan kerana nak i'tidal, Allah selamat. Waktu tu kita kena ulang balik. Apa saja rukun yang kita tak sengaja buat, bukan kita sengaja, tak sengaja terbuat, ataupun niat lain, ulang balik ya. Ulang balik, buat balik. Selesai. Itu saja. Allah selamat. Dulu masa duduk pondok dulu, abang Abu tu teringat lagi. Dulu duduk pondok 10 tahun dulu lah. Allah, 12 tahun dulu lah. Tahun 2021 lah. 12 tahun dulu lah. Allah senang. Masa duduk pondok dulu, abang Abu dia semayang. Dia semayang belakang orang tua tu, pakcik tu duduk depan dinding, belah kiri ni. Kalau kiri dia di dinding tu, yang sah depan tu dia akan rapat dengan dinding. Pasal nak belah kiri. Abang Abu waktu mana dia nak bangun daripada rokok, dia tertanduk pungkok apa pakcik tu tua tu, dia pun terkedepan sampai terantuk dinding depan tu. Akhirnya abang Abu keluar sampai tergelak-gelak, batal terus sembahyang tu. Dia kata tak boleh terus sembahyang dah tu. Memang gelak tak boleh berhenti. Allah senang. Kesian ke pakcik tu. Pakcik tengok tak ada siapa, hilang lari. Senang. Kesian ke pakcik tu. Terantuk pula dinding. Allah senang. Orang tua kan dia lambat sikit. Dia ingat orang depan dah bangun dah. Duduk pula mungkin rapat waktu tu. Orang tua ni mungkin ke belakang sikit. Kadang orang tua kan naik dia tanduk. Tanduk melompat ke depan. Belaga dinding depan. Saya baik tak syahid dah. Saya tak syahid. Waktu tu baru nak masuk semayang, tengok abang Abu keluar, duk gelak-gelak. Dia tahu sebab apa ni? Tertanduk pakcik tu dah. Jatuh lah. Allah senang. Okey. Allah senang amat. Okey. Gelak sebenarnya kita duduk sebelah. Benda jadi kita macam tergelak kita. Tergelak sikit tak apa, cuma jangan bunyi huruf jangan keluar huruf. Tergelak, saya tergelak tapi kawal diri tau. Jangan sampai senyum tak apa, senyum semayang boleh. Tak apa, senyum boleh, semua boleh. Jangan cakap. Jangan cakap. Okey. Cakap kalau tak sengaja dimaafkan sebanyak 6 huruf. 6 huruf ataupun 6 kataan. 6 kataan bukan 6 huruf, 6 kalimah. 6 kataan. Duduk dalam sembahyang tak sengaja cakap, hari aku nak pergi makan di mana tau. Kira tengok lebih 6 tak? Kalau lebih 6 batal sembahyang. Kalau kurang daripada 6 perkataan tak batal sembahyang. Tak batal. Kalau sengaja 1 huruf tak batal, 2 huruf batal. Sesaja tak batal. Kalau ba batal terus. Ataupun dia selang tak sebut pula. Selang lagi. Tak batal. Dia jangan 2 kali berturut-turut. Ba batal terus. Tapi kalau satu kalimah, tapi kalau satu huruf yang mendatangkan faham, kita sengaja sebut, batal terus sembahyang. Contoh huruf qa. Dalam huruf bahasa Arab ni, huruf qa saja yang ada makna kalau dia satu dia. Qa ni kalau kita buah baris qi, bawah jadi qi maksudnya apa? Peliharalah diri kamu. Qi. Jadi Allah SWT duduk dalam sembahyang, qi, sengaja batal terus sembahyang. Kenapa? Satu huruf memberi faham makna dia. Tapi kalau satu huruf tak memberi faham makna, satu huruf dimaafkan, 2 huruf berturut-turut baru batal sembahyang. Kalau tak sengaja 6 perkataan, 6 kalimah. Okey macam tu. Allah SWT. Rukuk iaitu membongkokkan badan sedemikian rupa. Okay. Yang kelima i'tidal, yang keenam sujud 2 kali.
Duduk antara dua sujud. Dan sujud ni mestilah 7 anggota. Mazhab Syafi'i, kalau ada mazhab yang cukup 1 anggota sujud, sah dah sujud dia. Okey, waktu mana kita sujud kena 7 anggota. 2 anggota Allah senang. Okey. Anggota yang wajib kita buka waktu mana sujud hanyalah dia panggil apa? Dahi kita. Yang lain semua Allah senang. Contoh kaki sunat saja. Tangan sunat. Tapi kaki ni stocking dan sarung tangan kalau kita pakai waktu sembahyang tanpa ada hajat, tanpa sejuk dan sebagainya, makruh hukum dia. Makruh. Kena buka sarung tangan, buka sarung kaki. Allah senang. Okey, jadi Allah senang Muhammad. Dan tapak tangan ni waktu mana kita sujud Allah senang Muhammad, paling kurang untuk sahkan sujud paling kurang 1 jari. Macam ni. Allah senang macam ni. Allah. Okey. Okey ya. Allah senang. Dia sujud Allahu Akbar. Dia kena 7 anggota. Di antara 7 anggota adalah tapak tangan. Paling kurang nak sahkan sujud dia paling kurang 1 jari ya. Macam ni. Tak apa dah. Tapi kalau tak kena langsung, yang lain kena, ni tak kena. Tak sah sujud. Paling kurang 1 jari. Macam ni. Nampak tak? Paling kurang macam ni. Tapi tak payah test aku tu lah. Buat lagi lah. Tak payah test tu. Allah senang. Okey. Allah senang. Sikit lagi kita ambil. Allah senang Muhammad. Duduk di antara 2 sujud dan diwajibkan tumaninah. Duduk antara 2 sujud itu diwajibkan tumaninah. Berhenti sekejap. Pada setiap gerakan iaitu rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Kemudian menyelesaikan rakaat berbaki dengan cara demikian. Tasyahud awal, bukan tasyahud awal tu lah. Ni tasnim type ni, kitab ni. Senang. Tasnim dapat pahala lah, walaupun tidak. Tak senang. Okay. Yang ke-8, tasyahud awal. Duduk pada tasyahud awal hukumnya sunnah. Sunat saja. Siapa tak mau buat tasyahud awal, iaitu tahiyat awal tu, Allah SWT Muhammad, sah semayang dia tetapi makruh kerana sengaja tinggal. Yang ke-9, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Dan duduk pada tahiyat akhir hukumnya wajib. Wajib baca tahiyat akhir dan wajib duduk pada tahiyat akhir. Wajib. Allah SWT. Yang ke-10, membaca selawat ke atas Nabi SAW pada tasyahud akhir sebelum salam. Wajib hukum dia. Mengakhiri sembahyang dengan salam. Ucapan salam yang paling ringkas adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup dah. Paling kurang. Yang kita dah baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang lengkapnya. Tapi kalau Assalamualaikum, dah keluar sembahyang. Cukup dah. Dan sunnahnya kita sebut Assalamualaikum di depan warahmatullahi berapa kali? Macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke depan balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Cara sunnah. Bukan pakai main saja kita amal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Pergi depan balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tidak ada dalam hukum kita tunduk macam tu. Tak ada. Contoh. Assalamualaikum. Ada ni. Senang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Dalam hukum tak ada. Sedikit saya pula macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Allah senang. Okey. Allah senang. Bacaan tasyahud akhir, tasyahud wajib yang ringkas. Ini tahiyat akhir yang paling ringkas yang kita boleh baca. Paling ringkas. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Kalau yang panjang tu at-tahiyatul mubarakatus salatai, ini tak ada mubarakah, tak ada lah. Terus at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi. Ini yang paling pendek sekali. Bacaan selawat yang paling ringkas Allahumma salli ala Muhammad. Yang seharusnya dilakukan ketika sembahyang, yang pertama sekali sembahyang adalah dikerjakan dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang jumlahnya banyak sekali. Al-Imam Syekh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, dia mengarang satu kitab Allah senang 500 sunat-sunat dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni ada 500 sunat. Dia nak amal. Tapi 500 itu pun sebahagian daripada sunat-sunat. Kalau semua yang sempurna ada 1000 sunat dalam sembahyang. Berkenaan dengan ibadah sembahyang ni ada 1000 amalan sunat. Al-Habib Ali Masyhur cerita satu hari waktu mana imam di Masjid Al-Azhar Al-Sharif di Mesir
meninggal, waktu tu para ulama dia berteringin nak jadi imam di Masjid Azhar, kerana masjid tu ribuan tahun dah, universiti tertua di dunia. Bila dia berteringin nak jadi imam di masjid yang mulia itu, waktu tu dibuat satu periksa, satu ujian, test. Mailah semua yang nak teringin jadi imam ni, ulama-ulama ni, retas soalan untuk test nak tengok layak jadi imam ke tak. Retas keping, lepas tu soalan satu apa soalan? Nyatakan berapa banyak jumlah sunat-sunat dalam ibadah sembahyang. Siapa paling banyak, dia menang, dia boleh jadi imam. Pakat duk tulis, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 50, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 700. Dan ada seorang saja ulama daripada Tarim, daripada Hadramaut, Allah SWT, seorang sayyid, dia tulis, dia senaraikan 1000 sunat-sunat dalam ibadah sembahyang, 1000 terus. Lalu tu juga semua keluar. Mana rujuk kitab? Tak rujuk kitab. Tulis. Dia berkira balik 1000 Allah SWT sunat-sunat dalam sembahyang yang dia tulis di dalam kertas tu. Akhirnya dilantik dia, orang daripada Yaman, dilantik dia menjadi imam Masjid Al-Azhar. Imam Masjid Al-Azhar tu pernah jadi orang Yaman, pernah jadi. Kenapa? Dikagumi kenapa? Ingatan dia dan juga Allah SWT kehebatan dia dalam ilmu, sampai tahu 1000 sunat dalam ibadah sembahyang. Ada 1000 sunat. Dan kata Habib Ali Masyhur, tak mungkin dia boleh tulis semua 1000 tu melainkan dia dah amal dah. Itu dia ingat, dia amal dah. Dia dah amal, dia ingat. Jadi dia amal setiap hari 1000 sunat-sunat dalam sembahyang. Tu. Kita nak bandingkan amalan kita dengan para-para wali ulama, jauh lah kita ni, tak ada apa. Kita hak sunat kurang tu pun kita nak kurangkan lagi. Ini sunat ini sunat ini sunat semua sunat. Dia pun dah sampai 1000 sunat buat kulun. Kita hak ada 10 pun buang tinggal 5 tinggal 2, tinggal 2, tu tinggal 1. Itulah kali buat yang wajib lah. Allah SWT. Okey. Yang kedua, sembahyang hendaklah dikerjakan dengan ikhlas, iaitu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kerana lain. Yang ketiga, sembahyang hendaknya dikerjakan dengan hudur, hadir hati dengan Allah, iaitu mengetahui apa yang sedang dibaca dan diperbuat. 4, sembahyang hendaknya dikerjakan dengan khusyuk, iaitu dengan anggota badan yang tenang, jangan gerak-gerak. Nabi SAW satu hari Nabi tengok ada seorang tu sembahyang tengah main janggut, sembahyang ni tapi dia pegang janggut. Nabi kata kalaulah hati dia khusyuk, dia tak akan main janggut. Maksud dia apa? Hati dia tak khusyuk. Allah SWT. Dengan hati yang hadir, dengan merenungkan makna bacaan dan berusaha memahaminya. Diterimanya satu sembahyang oleh Allah tergantung pada kadar kehadiran hati. Diharamkan bersikap riak dalam sembahyang dan ibadah lain, iaitu dia nak orang pandang ibadat dia. Riak adalah melakukan perbuatan kerana manusia, bukan kerana Allah. Perkara membatalkan sembahyang, kita pergi dekat perkara membatalkan sembahyang. Yang pertama, bercakap dengan sengaja. Laju kita baca. Bercakap dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf berturut-turut, atau bercakap banyak kerana lupa. Yang ni tak perlu kita hurai, dah hurai tadi lah. Yang kedua, banyak bergerak. Contohnya melangkah 3 kali, batal sembahyang. Kalau tak berturut-turut, tak apa. Dan anggota kecil dimaafkan kalau banyak kali. Anggota kecil garu 1000 kali pun boleh ni. Yang ketiga, makan dalam sembahyang batalkan sembahyang. Sisa makanan yang ada dalam makanan dalam mulut kita pergi telan, batal sembahyang. Kecuali sisa makanan itu yang kita tak sengaja telan tu lebih kecil dia tu, lebih kurang biji bijan ataupun lebih kecil dia tu, dimaafkan. Kalau tak sengaja tertelan makanan yang besar, batal sembahyang. Kalau besar makanan tu, kalau banyak makanan tu, sengaja ataupun tak sengaja, batal sembahyang. Tapi kalau kecil, sengaja batal, tak sengaja tak batal. Tu hukum, kena ingat. Kecil lah, besar biji bijan tu kecil lah. Sengaja telan, ada kecil lah ni, serpihan nasi ya pun kita telan batal terus sembahyang. Kenapa? Sengaja. Kalau tak sengaja, baca-baca Fatihah tertelan, kecil ya pun tak batal sembahyang. Tapi kalau dia tertelan sepinggan nasi, dia kata apa? Tak sengaja, tetap batal. Banyak sangat. Okey, Allah SWT. Allah SWT. 4, minum. Sebab itu sunat kita waktu mana lepas kita makan, walaupun ada wuduk, sunat kita kumuk mulut, takut tertelan sisa makanan. Telan sisa makanan, batal sembahyang. Macam mana kalau sisa makanan tu dalam mulut kita nak bawa keluar? Kalau kita biak, takut tertelan, cara dia adalah kita ludah, kita keluarkan dia, letak dalam poket kita. Dan kalau dalam masjid, diharamkan kita ludah dalam masjid. Mengotakkan masjid haram. Kalau di rumah tak apa ludah tu buang. Dan jangan kita letak dalam mulut. Lepas tu, yang kelima, terbuka aurat jika tidak segera ditutup.
tengah semayang, angin mai, angkat kain dia sampai nampak paha habis semua ni. Nampak habis semua. Waktu tu macam mana? Dia ada dua pilihan. Kalau dia nak bersedap dengan angin yang sejuk tu, maka batal lah semayang dia buat lambat. Tapi kalau dia nak semayang dia tak batal, cepat-cepat turun. Cepat-cepat tarik kain buat turun. Tak batal. Segera tutup tak batal. Kalau biar, dia tahu tak apalah, kena angin yang sedap agak ni, batal semayang. Allah SWT. Yang keenam, terkena najis jika tidak segera dibuang dengan cara tanpa mengangkatnya. Contoh, dia tengah semayang, cicak berak, terus dia buat macam tu tanpa dia pegang. Kalau dia pegang, dia angkat, batal semayang. Kenapa? Dia kena menanggung najis. Dia mesti kena tepih terus. Tepih boleh, tepih ataupun macam tu. Tericak kan dia kering tu, tapi kalau dia jatuh, kita tak cepat-cepat tepih, tak tolak dia, batal semayang. Okay, Tapi kalau najis yang basah, tak boleh lah. Macam nak buang, dekat terus, berhenti semayang dan bersihkan baju kita. Yang seterusnya, yang ketujuh, mendahului imam dengan dua rukun yang bersifat gerakan fi'liyah. Kita kalau dahulu imam satu rukun, masih sah semayang kita. Kalau dua rukun berturut-turut kita dahulu imam, batal semayang kita. Batal semayang. Yang ke-8, tertinggal dua rukun fi'liyah dari imam tanpa uzur. Allah SWT. Imam dah rukuk, imam dah sujud, dia dah baca Fatihah, dia tak habis-habis. Imam bangkit saja daripada sujud yang kedua tu, Allah SWT, waktu tu lah semayang dah batal lah. Kenapa? Dia sengaja buat lambat baca. Tapi kalau tak sengaja, dia uzur, dia jenis baca lambat, dan ini tidak ada masalah, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Maksudnya imam rukuk, rukun panjang satu, tidak tak kira. Sujud yang pertama, 2 dah rukun, dia tertinggal, dia duduk diri gitu, tapi dia ada masalah baca lambat, ada uzur dia. Sujud kedua dah 3 rukun. Bila imam turun sujud ketiga tu, sujud kedua tu tak batal lagi, sebab rukun yang ketiga belum sempurna. Tapi bila imam bangun sampai saja qiyam balik, kalau dia tak buat keputusan untuk ikut imam, waktu tu terbatal lah semayang dia. Batal semayang dia. Tapi kalau dia buat keputusan, aku tak mau batalkan semayang aku nak ikut imam, cara dia macam mana? Berhenti, stop baca Fatihah, baca lain. Kira ni rakaat baru dah ni. Sagi bila habis imam bagi salam, dia tambah tu rakaat lagi. Rakaat yang awal tadi yang dia lambat tak dikira. Okey ya. Ni mengaji cara cepat ni, jenuh tangkap, tak apalah. Allah SWT. Tidak sah semayang jika yang menjadi imam orang kafir. Kalau orang kafir nak jadi imam, tak sah. Contohlah kita semayang belakang orang tu, memang habis semayang dia buat pengumuman, saya ni bukan orang Islam, saya try nak jadi imam. Waktu tu kena ulang balik semayang. Tak boleh ya. Allah SWT. Tak sah semayang belakang orang kafir. Ataupun wanita jadi imam, tomboy. Jadi ingat, tu imam ni baca sedap, nampak handsome, kat tepi nampak muka lembut lah, nampak segak ni, tu imam dari mana ni, kain lebay semua serban, kali-kali tengok tomboy tu perempuan. Allah SWT. Maka tak sah semayang kita kalau semayang belakang perempuan. Atau khunsa ni bukan pondan. Kalau pondan dipanggil mukhannas bahasa Arab, khunsa lain, mukhannas lain. Mukhannas ni apa? Pondan, laki tapi nak jadi perempuan. Kalau khunsa ada 2 kemaluan. Kemaluan lelaki ada pada dia, kemaluan perempuan ada pada dia. Kalau kita ikut belakang khunsa semayang, tak sah juga semayang kita, kerana boleh jadi dia perempuan walaupun ada kemaluan lelaki. Tapi orang perempuan nak jadikan imam daripada khunsa, sah. Orang perempuan sah. Kenapa? Kalau dia perempuan boleh imamkan orang perempuan. Kalau dia lelaki, orang lelaki boleh imamkan orang perempuan. Orang lelaki tidak boleh duduk belakang jadi makmum khunsa. Orang perempuan boleh. Allah SWT. Okey ya. Allah SWT. Okey, macam tu saja. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada petang nanti sembahyang Jumaat, rukun khutbah dan sebagainya. Dan kita tak banyak dah untuk habiskan kitab kita insya-Allah. Nak masuk bab tasawuf dah. Tasawuf boleh? Kan tasawuf boleh. InsyaAllah kita sempat khatam petang ni insyaAllah. Tak banyak lah, sikit lah, setengah lah kitab. InsyaAllah sikit lah. Kalau tasawuf tu kita baca kan, sebab kita ngaji dah penuh hati, kita baca kan. Lepas tu petang ni insyaAllah kita akan bagi ijazah dan sanad kitab ini. Dan saya dah buat sijil sanad tu, bersambung-sambung tu insyaAllah. Habis petang ni kita akan bagi sanad insyaAllah. Dan petang ini kita akan mula
daurah kita pada jam 3.30 petang. 3.30 sampai asar. Lepas asar sambung lagi sampai habis kitab. Dalam ke-6 habis lah rasanya. Ke-6 habis. 5.30 ke-6 habis. Kemudian kita dapat kekuatan lagi untuk terus sampai ke akhirnya. Dan kita nak barakah kitab ni. Kitab ni sangat barakah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan dapat pula mengajak orang lain ilmu-ilmu bermanfaat dalam ni. Allah Ta'ala alam. Ila haratin Nabi Fatihah. Allahumma inna bihudak wa ja'alna min syarri ma qultu lin siwa qultu wa asab. Hasanallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi wa ala alihi wa sahbihi.